Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat bersama dan saya kerja pada hari kerja raya pada hari ini, khusus untuk kita bercakap berkait dengan bajet 2021. Jadi sebelum saya memberi kata aduan berhubung dengan bajet ini, mungkin saya nak perkenalkan barisan kepimpinan tertinggi Kerja Raya. Sebelah kanan saya ialah Dato' Dr. Said, KSU Bidang Kerja Raya. Sebelah beliau ialah Dr. Asri, Ketua Eksekutif CITB. Sebelah kiri saya Dato' Engineer Muhammad Zulkifli, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia. Ujung sekali sebelah kiri ialah Datuk Saimi, merupakan Ketua Pengarah Lebuh Raya Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, kedudukan negara kita sekarang ini berada dalam keadaan yang agak mencabar. Dengan pandemik COVID-19, kita sekarang ini berdepan dengan musuh yang tak nampak, yang perlu kita tangani, yang akhirnya bukan saja memberi cabaran dalam sudut kesihatan yang boleh membawa kepada kematian, tapi juga menjejaskan kedudukan ekonomi negara kita dan merubah cara kita bekerja dengan norma baru di mana kita kena bekerja bersama dalam keadaan sekeliling kita sudah ada COVID di dalam masyarakat. Maknanya kita kena patuhi sepenuhnya SOP. Ini sudah pasti memberi cabaran kepada negara kita, malahan di tingkat global sekalipun, di mana masih banyak negara yang menutup sempadan negara mereka. Jadi dalam keadaan sendiri itulah maka bajet tahun ini saya kira berteraskan kepada tema teguh kita menang bersama. Teguh kita sudah pasti, kalau kita ingat peribahasa orang Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dan untuk kita menang bersama, jadi kita kena teguh bersama. Maknanya kita kena work as a team. Kita kena bersama-sama dalam memastikan kemenangan negara kita, bukan saja untuk melawan COVID, tapi kita kena bersama untuk merealisasikan agenda pembangunan negara kita. Sebab itu dalam matlamat bajet 2021 ialah memfokuskan pada kesejahteraan rakyat, kemudian juga kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Kalau kita melihat kepada apa yang telah menjadi matlamat utama ini, sudah pasti Kementerian Kerja Raya yang merupakan peneraju kepada pembangunan infra dan juga sektor pembangunan di Malaysia memainkan peranan yang agak besar dan utama sebagai pemangkin kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kalau ekonomi kita tidak dapat digerakkan, jadi kesejahteraan rakyat pun akan terjejas. Sebab itu pemangkin kepada ekonomi ini, sektor pembinaan adalah salah satu sektor yang akan memainkan peranan utama untuk menggerakkan ekonomi dan akhirnya memberi kesejahteraan pada rakyat dari segi kemudahan infra yang lebih baik dan juga peluang-peluang ekonomi dalam sektor pembinaan. Dan dari segi peruntukan, kita menerima untuk 2021 ialah sejumlah 7.35 bilion ringgit, yang mana 1.626 bilion adalah untuk peruntukan mengurus dan 6.088 adalah untuk pembangunan. Sudah pasti fokus kita ialah pembangunan infra di samping menjadi penggerak sektor pembinaan di dalam negara kita. Jadi core business kita sudah pasti ialah jalan raya, membuat jalan raya, maintain jalan raya, maintain bangunan-bangunan kerajaan, membuat bangunan-bangunan kerajaan dan juga segala cerun dan infra-infra yang ada di negara kita. Jadi untuk itu penjagaan jalan pada tahun ini 420 juta diperuntukkan di bawah syarikat konsesi, dan kita akan ada tambahan 200 juta lagi yang ini dikhususkan untuk penjagaan kecil untuk kontraktor G1 sehingga G4.
Jadi maknanya untuk penjagaan jalan saja kita mendapat keseluruhannya 620 juta. Di samping itu, kalau kita melihat bajet ini, banyak confusion juga di kalangan kita, termasuk rakan-rakan media saya kira. Ada peruntukan maris tambahan sebanyak 50 juta ringgit. Jadi seringkali bila maris ini, orang mengingatkan adalah di bawah kendalian Kementerian Kerja Raya. Sebenarnya maris adalah peruntukan Kerajaan Persekutuan yang disalurkan oleh Kementerian Kewangan terus kepada kerajaan negeri. Dan maris ini ialah untuk menyelenggara jalan-jalan negeri dan termasuk jalan-jalan majlis daerah dan jalan perbandaran, di mana kerajaan negeri akan salurkan kepada PBT untuk mereka selenggara semua jalan-jalan negeri. Tapi adalah peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri direct kan. Jadi untuk projek baru, kita di tahun depan mendapat 3.8 bilion. Projek-projek baru ini yang seperti diumumkan oleh Menteri Kewangan dalam pembentangan bajet. Pertama sekali, projek pembinaan Jambatan Kelang Ketiga Fasa 2, iaitu untuk negeri Selangor. Seterusnya, untuk kita meneruskan projek Central Spine daripada Betong sehingga ke Kelantan. Menaik taraf jambatan merentasi Sungai Marang Terengganu bagi laluan Jalan Kuala Terengganu ke Kuantan. Menaik taraf Jalan Persekutuan menghubungkan Great Perak ke Kupang, Lunas dan Kulim, Kedah. Kelima, membina dan menaik taraf lingkaran Pulau Indah, Kelang, Selangor, Fasa 3. Ini Pulau Indah untuk kepulauan pelabuhan. Seterusnya kita meneruskan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah, yang ini jajaran Serusup ke Pituru. Dan yang ketujuh, projek Jalan Pintasan Cameron Highland, Pahang. Dan ini dengan penekanan untuk pemeliharaan alam sekitar sekali. Maknanya bila kita buat jalan nanti, kita kena ambil kira bagaimana alam sekitar kawasan itu tidak akan terjejas, tapi sebaliknya akan dipertingkatkan. Pen Borneo untuk Sabah dan Sarawak, kita akan teruskan sebagai projek tambahan, di mana allocation tiap-tiap tahun sehingga siap nanti akan dialokasikan oleh Kementerian Kewangan. Seperti biasa, kita akan dapat 1 bilion untuk Sabah dan 1 bilion untuk Sarawak. Dan kita akan mencari kaedah bagaimana nak mempercepatkan pelaksanaan Pen Borneo ini, disebabkan penamatan PDP oleh Pakatan Harapan dulu. Jadi ianya sedikit menjejas pelaksanaan. Tapi secara prinsip sudah diluluskan oleh Kabinet untuk membantu JKR Sabah dan JKR Sarawak. Syarikat PMC akan dilantik, Project Management Company akan dilantik untuk membantu dalam pengurusan projek supaya lebih efektif dan lebih efisien, termasuk pada pemantauan pelaksanaan projek oleh kontraktor sekarang ini, di mana kita mendapat aduan yang agak banyak sekarang ini disebabkan kelemahan dari segi monitoring, project monitoring dan supervision. Ada aspek kalau kita melihat untuk masa depan ialah banyak kemudahan yang diumumkan juga. Salah satunya ialah pelepasan ataupun insentif cukai untuk menggunakan teknologi baru, khususnya dalam bidang IBS, Industrialized Building System, akan disambung untuk 5 tahun yang akan datang, supaya ini ialah untuk mengalahkan penggunaan teknologi dalam bidang pembinaan. Ini diharapkan akan dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja kurang mahir, khususnya pekerja-pekerja asing, dan dengan itu kita akan memberi fokus untuk melatih pekerja-pekerja tempatan kita dalam sektor mahir dan separa mahir, termasuklah machine operator dan sebagainya. Untuk itulah saya kira fokus kita nanti ialah bukan saja sektor pembinaan sebagai pemangkin ekonomi, tapi juga supaya kita dapat mewujudkan keadaan ekonomi lebih baik lagi. Pada masa sama, sudah pasti orang berasal daripada Sarawak ini, expectation daripada Sabah dan Sarawak, sudah pasti saya diberi peranan juga untuk melihat perkara ini. Alhamdulillah,
Tahun ini Sabah kekal masih mendapat sejumlah 5 bilion untuk 1039 projek, iaitu tambahan lebihan sebanyak 297 kalau berbanding dengan tahun lepas. Sarawak mendapat 4.5 bilion ringgit, iaitu 781 projek kalau kita bandingkan tahun lepas kita mendapat 619 projek. Jadi ada tambahan projek. Dan yang lebih penting adalah kita akan memfokuskan bagaimana kita dapat merapatkan jurang pembangunan infra, khususnya di luar bandar dan separuh bandar di Sarawak, Sabah dan juga di Semenanjung. Bagaimana kita nak merapatkan jurang infra di antara bandar, luar bandar dan juga kawasan-kawasan terpencil. Ini bukan perkara mudah, tapi ini adalah matlamat kita. Okey, ada soalan? Itu sebagai pembuka lah. Yes. Sir, for join from the start, and on the Pan Borneo Highway project, especially that 21-kilometer missing link between Serusok and Pituro, I understand that the initial intention was to connect Serusok with Huaran directly to Simpang Maya Kudat. So I just get clarification on whether that missing link is the one connecting directly between these two areas, and how will the building of this missing link benefit the local population in that area? Okay, if I can bring you back to the initial planning when Pan Borneo was introduced. It was introduced through PDP, Project Delivery Partner. And at that time, for Sabah, we had 3 phases. The planning was to construct it in 3 phases. Phase 1, Phase 2 and Phase 3. And funded through 2 sources of funding. One is from the Development Fund, allocated direct from Ministry of Finance. And the other one is from Dana Infra, which is pinjaman. But when Pakatan Harapan took over, they have terminated the PDP, and they have also changed the funding model. Now it's all funded for Sabah through Development Fund. So that's why now we are only focusing on Phase 1. Phase 1 is only 20 out of 35 projects in Phase 1. 20 is confirmed to be constructed, including this package, the one which was announced, but it is not going up to Kudat. What was allocated is only that part, because could be because of the allocation, available allocation provided for by MOF. The other phases will be once whenever the funding allocated by MOF, then we will continue. But the planning is still there. So the implementation will be subject to funding by MOF, because it will be, all will be constructed based on development funding, no longer based on loan from Dana Infra. So that's why I think we can only, what was allocated is only that part. It's not up to that. Okay, but that link will sort of connect Huaran and Kudat eventually. Yes, it is. The planning is still, overall planning is still there, the 3 phases. So the implementation is subject to availability of funds. And how will it eventually help the local population in those? How will it help the local population in those areas, especially because they are considered sort of remote in that part of Sabah? Actually, yesterday we had a first session interaction on engagement on housing cost. So I raised that issue with EPU because based on the planning, the current policy is the priority of list of projects as far as roads or infrastructure is concerned is based on population. And secondly, is based on level of service. When we say level of service, how many traffic uses that particular road.
So the priority is if the road is level, service level of service is impaired, which is congested. So that will be top priority in terms of improvement or upgrading. So the issue or the challenge right now is when remote areas, you don't have that population, you don't have that number of vehicles. So it is, in terms of priority, it always be low priority. So what we have suggested to you, one of the priority that we should look at is connectivity. If there is no road, but there is population, we should provide them with basic infra. There must be road. And hopefully that will be incorporated in RM12, and so that all the areas that do not have connectivity in terms of road, so that will be worked out in the list for future planning, in particular for RM12. Alright? Yes, please. Untuk peruntukan Pembono ini sendiri berapa banyak tu? Untuk peruntukan Pembono tiap-tiap tahun, Untuk projek ini sahaja, projek Pembono ini saja. yang mana? Yang tadi ya. Oh, yang jajaran apa tu? Daripada 3.8 million tu, untuk Pembono ni berapa banyak? Ya, tapi apa keseluruhan ataupun Bukan, daripada keseluruhan tersebut ada 3.8 million. Tapi untuk Pembono ini saja berapa yang diperuntukkan? Pembono tiap-tiap tahun untuk Sarawak ialah 1 bilion. Untuk sambungan, based on current every year kita akan allocate for 1 billion because that is capacity dari segi pelaksanaan. Sabah pun begitu. Cuma untuk projek yang diumumkan tadi ialah berapa jumlah apa? Yang tu belum finalize kan the figure. Cuma baru announce berapa allocation tu, kita belum dapat detail allocation how much. Yeah. I just want to check on, I'm sure if I missed this, on the appointment of the PMD to monitor the progress of the Pembono Highway project in Sabah and Sarawak. Since we are behind schedule, just want to check has the PMD been appointed, and then because I think you spoke previously that due to the termination of the PEP, they would the contractors and who attach with the PEPs who PMI employed. So is the DMD going to absorb the workers previously attached with the PEPs? Yes, right now negotiation is ongoing. That will be one of the conditions, is to employ those staff which was admitted under PTP previously. Since they have all the knowledge, they have the skill, so some of them will be absorbed by the PMC so that PMC can quickly start with the work. But the negotiation is still ongoing. It has not been finalized yet. Okay? Any target when you... If you ask me, I want it yesterday. But because of the process and procedures, we need to comply with all the procedures set by Ministry of Finance. Okay? Any more? Sebahagian berbeza kerana lebih kurang 500 tangan di Sarawak, 300 di Sabah yang ketiga kita. Ya. Sebahagian saja yang ambil balik. Itu bergantung dengan PMC. Kalau dapat ambil semua lebih baik. Tapi of course subject to that one will be the business of the decision by the PMC. For next year, peruntukan untuk maintain federal road macam grass cutting itu semua lebih kurang berapa? Yang saya sebutkan tadi, keseluruhan kita dapat 600 untuk ni, keseluruhan untuk perniagaan. Dia ada 600 lebih juta tu. Sebahagian untuk pavement. Dan untuk perniagaan non-pavement ni dia termasuklah grass cutting, termasuklah mencuci signages, semualah. Jadi kita, I think, those allocation yang kita dapat kalau kita buat pecahan dulu. Berapa?
belum ada detail. Cuma yang saya ada sekarang ni sama setahun dah ada. Yang bagi pecahan Elina mana? Elina dia ada gas. Dah ada. Figures tu kadang kita bagi general allocation. Berapa pecahan tu kita sometimes belum dapat actual pecahan. But the total is about 640 untuk penyelenggaraan next year. Both under concession and under direct under kementerian. But kalau kita masuk penyelenggaraan maintenance of building, termasuk apa semua, it's all about 1.2 billion kan, more or less. So dengan peruntukan 2.2 bilion, macam apa, adakah infrastruktur di luar bandar akan lebih baik atau tidak? Apa sasaran kementerian? Saya juga kebetulan menjaga hal ehwal infra, dan di bawah infra ni kita ada Kementerian Luar Bandar, kita ada Kementerian Pengangkutan, kita ada KPKT, dan kalau kita melihat daripada luar bandar saja, untukkan untuk luar bandar ada 2.7 bilion. Ini untuk luar bandar, projek-projek luar bandar, dan ini akan dilaksanakan oleh KPAB, ICU dan juga Jabatan Perdana Menteri sendiri. Total is 2.7 billion. And of course kalau kita kata adakah 2.7 billion cukup, memang tak cukup. That's why kita plan every year, dan gradually kita improve semua kemudahan di luar bandar, sama ada jalan luar bandar, jalan kampung, termasuklah kemudahan api dan air luar bandar. Itu akan dilaksanakan melalui KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okay, for your question just now, maintenance keseluruhan yang kita dapat is 1.510 400 billion untuk maintenance. Bila kita kata maintenance ni termasuklah maintenance of building, federal building, jalan raya, cerun, keseluruhan tu lah. Okay. Ada kenaikan berbanding dengan tahun lepas. Maintenance, overall maintenance kita hanya dapat 1.449.8 billion. Alright. Selain pembangunan, SOP macam mana kita harus letak SOP, kerana kali ini nombor barunya dengan ada kluster-kluster pusat pembinaan dan sebagainya, mungkin melihat ke depan bagaimana perkara ini. Sekarang kita akan mengadakan engagement dengan all the construction players, developers, dan juga kita akan bawa bersama KPKT dan persatuan-persatuan yang mewakili contractors. SOP sebenarnya dah ada. Satu, SOP di tapak bina, SOP di tempat kediaman pekerja yang menyediakan tempat kediaman pekerja, dan SOP pengangkutan perjalanan di antara tempat tinggal ke tempat kerja. Benda-benda tu semua dah ada. Cuma saya kira mungkin kadang-kadang kita ni bila dulu dah boleh kata fasa kedua tu kita hampir berjaya dan nampak orang dah selesa, lupa nak patuhi SOP. Ini yang kadang menyebabkan merebaknya balik pandemik COVID. Kita sedar sekarang ini di tapak bina memang berlaku kes yang agak besar. Sebab tempat dia mereka tinggal setempat. Bila tinggal setempat, campuran dan sebagainya, cuma nasibnya bila berlaku itu Kementerian Kesihatan sudah pun fencekan area itu. Maknanya mereka berada dalam tu, mana yang positif dan dibawa ke hospital, yang lain isolation di dalam tapak itu. Dan I'm happy to say that some company yang besar ni, dia dah ambil pekerja dia mana yang ada close contact sekarang ni dan di quarantinekan di hotel-hotel, diasingkan.
supaya dan tapak tu sudah ditutup untuk disanitize. Kita akan monitor dan sebagainya. Kita sendiri CIDB boleh dikatakan tiap-tiap hari akan membuat pemeriksaan bersama dengan PPKT, DOSH dan juga pihak polis dan Kementerian Kesihatan. Kita akan monitor closely. And hopefully sekarang ni sama ada kita nak angkatkan satu lagi level pematuhan SOP. Kalau kita akan ikut amalan apa yang dilakukan di Singapura, all the foreign workers mesti membuat swab test every 2 weeks. Tiap-tiap 2 minggu buat test, tiap-tiap 2 minggu buat test. Kalau kita nak ikut Singapura, ini yang tujuan kita untuk membuat engagement dengan the contractors, the developers, dengan persatuan-persatuan supaya sama ada ini boleh tak kita patuhi, boleh tak kita ikut, sebab of course ianya akan meningkatkan cost dalam melaksanakan bisnes. Tapi ini penting bagi kita, kalau kita tak laksanakan ini, mungkin the contractors, the developers themselves akan rugi juga. Sebab kalau ada berlaku kes positif, tapak itu kena tutup 2 minggu, that is also cost juga. So this is where we are working closely dengan Kementerian Sumber Manusia to find ways bagaimana kita dapat absorb the cost, supaya bukan semua ditanggung oleh contractors ataupun developer, tapi partly ada assistance through PKSO. We are going to have a meeting on this one. Kalau ini dapat dilakukan dan ini diharap akan dapat meningkatkan SOP kita dan memastikan tapak bina itu sendiri akan menjadi lebih selamat untuk all the contractors dan siapa yang saja yang ada hubungan dengan di construction sector. Okay? Sudah tersebut, mengenai SOP di tapak pembinaan keluarga yang menunjukkan bahawa penghijau tidak asing khususnya walaupun bangkai pink wristband tapi masih lagi berada dalam kawasan itu dan mungkin dikuatiri akan menyebarkan pada atau menyakitkan kepada rakan-rakan sekitar mereka. Yang ni saya kira Kementerian Kesihatan sudah mengeluarkan satu statement. Kita pun sudah membuat siasatan. Apa yang berlaku ialah dia ada 2 categories of contact. One is close contact. Kalau close contact maknanya kalau kita ni, kami duduk di depan ni is a close contact. If one of us kena, so semua ni kena full quarantine. Macam you all agak jauh kan, you are considered as casual contact. The risk of kena jangkitan tu lebih kurang lah, jauh lebih kurang berbanding dengan kami yang duduk dekat ini. So kalau ikut Kementerian Kesihatan, apa yang berlaku di tapak bina tersebut, yang casual contact ni memang dipakaikan gelang untuk memastikan dia tidak keluar daripada tapak bina, tapi dia masih boleh bekerja dalam tapak pembinaan tersebut, tapi dia tak boleh keluar komuniti di luar. Sebab tu dia letakkan polis dan ada yang akan memantau secara pastikan orang yang pakai gelang foreigners yang pakai gelang pink ni tidak keluar daripada tapak bina, dia boleh bekerja di dalam itu saja. Okey? Tapi kalau Sekejap, kena bagi sebelah ada tu. Ya. Kalau keadaan masih berlarutan dan adakah dia akan memberi impact pada sektor pembinaan itu sendiri dan ataupun masih bergantung pada kerja dewasa? Sebab itu yang kita nak engage kan, kebanyakan misal kata yang berlaku sekarang ni di tapak bina sama ada di bukit, ada masyarakat dan sebagainya, ianya adalah daripada pembekal pekerja yang sama, maknanya the subcontractors yang ada yang tinggal di tapak bina, ada tinggal di quarters. So sekarang ni mereka ni dah diasingkan, ada yang dah di quarantine di hotel, ada yang bekerja tapi dalam lingkungan tapak bina saja. Sebab itu kita nak engagekan mereka sekarang ni untuk cari apa yang jalan terbaik supaya kita dapat reduce the risk of transmission ataupun jangkitan ini. Kalau kita dapat membantu supaya kita dapat memutuskan jangkitan ini, and hopefully ianya akan lebih baik lagi untuk industri players, bukan saja untuk pembinaan, tapi dalam MKN meeting kita melihat pada semua sektor, manufacturing, malah sekarang ni pun office pun dah ada office cluster. So it is actually virus ni sekarang ni dalam community. Bila dah ada dalam community, kita kena jaga kita sendirilah. Maknanya kita will have to be self-regulate kita. Pastikan kita ikuti SOP supaya the risk of infection itu akan dapat diminimalkan.
So ini tanggungjawab kita semua sebenarnya lah. So we have to live with the virus yang ada dalam kita sehinggalah vaksin ditemui. Tapi sekarang ini just to manage the risk. Okay? Juga yang engagement akan dilakukan We plan to have it this week. Kita tunggu confirmation daripada semua all the stakeholders. But kita akan buat secara video conference. Okay? Yes. Kita sektor pembinaan atau jadi pemangkin dan juga keadaan ekonomi berbalik kan. Dan keadaan sekarang dalam keadaan COVID ini ramai rakyat tinggal sebenarnya macam-macam katakan lebih banyak pekerjaan untuk bagi personal. Sebab tu my opening remark tadi, construction industry adalah pemangkin kepada ekonomi negara kita untuk kesejahteraan rakyat. Bila kita kata pemangkin, just imagine dalam construction industry dia punya, kalau kita allocate 1 million for example, dia punya multiplier ialah 2.03 lebih kurang lah. Ada yang kata 8 kali ganda. Mengapa macam tu? Sebab yang terlibat dalam construction industry bukan saja kontraktor, tapi ialah profesional, arkitek, engineers, yang menjadi design, yang akan monitor, supervise project, suppliers of material, suppliers of equipment, machine dan sebagainya. Bekal makanan pun ada, terlibat, lawyers terlibat, bank terlibat. Jadi of course the multiplier tu akan banyak. Orang akan dapat daripada satu saja projek, so multiplier dia akan lebih banyak. Sebab itu kita katakan pemangkin. Misal kata dalam peruntukan ni saja, bukan saja kita bercakap pasal projek-projek besar yang 15 bilion yang diumumkan, yang melibatkan MRT, High Speed Rail, ECRL, Pen Borneo, semuanya 15 bilion. You multiply by 2. Itu baru yang projek mega. Dan kita ada juga projek untuk kumpulan G1 to G4 sejumlah 2.4 bilion. Dan kalau ini didapat kita sampaikan secara efektif kepada apa, jadi maknanya ianya akan memberi peluang untuk menggerakkan ekonomi di peringkat tangga umbi. Dan ia ini sudah memberi peluang kepada ramai pihak yang terlibat, bukan saja contractors, tapi all di dalam lingkungan yang saya sebutkan tadi akan dapat manfaat daripada apa yang kita peruntukkan itu. Sebab ia ini katakan menggerakkan ekonomi, pembangkit ekonomi dan memberi kesejahteraan bukan saja dari segi projek yang akan siap, tapi juga kesan-kesan ekonomi yang diperuntukkan tadi. Previously, with the acceptance of the Sabah and Board untuk the 7 projects, the new projects yang we identified, and given the location 3.82 billion, all the projects are ready to take off next year. Who is still in the planning stage? Ada yang akan planning stage, ada yang akan ditender hujung tahun ni, ada yang akan ditender tahun depan. Kalau projek baru biasanya akan start planning tahun depan. Tapi biasanya list tu dah ada lah. Bila kita request projek tu, maknanya list tu dah ada dalam highway development plan kita dah ada. Cuma dia punya design tu belum dibuat secara detail. So ianya akan dilaksanakan tahun depan. Hopefully by end of the next year, mana projek baru kita akan dapat tenderkan. Mana yang projek continuation sebenarnya ongoing lah. Ongoing. Sepanjang akademik ni, berapa banyak projek yang terganggu? Kalau kita melihat survey ataupun studi dibuat oleh CIDB, fasa pertama saja dulu kita dah katakan dalam bulan Mac, the first month of MCO kita rugi lebih kurang 11 bilion. Kemudian after first month tu kita start buka sedikit, lebih kurang 13 sektor jenis construction boleh bermula. Then we reduce the losses daripada 11 bilion to about 6 bilion. Jadi sekarang ni semua sektor dah boleh terbuka. So hopefully dari segi losses tu dapat dikurangkan lah. And by now I think there should be a recovery stage. The only challenge right now dalam pelaksanaan sektor pembinaan ialah ada confusion in term of SOP. SOP di-crafted ataupun dibuat di tingkat MKN kebangsaan. Then they pass it on kepada negeri. Negeri pergi ke distrik. So sometimes ada question of interpretation, pemahaman, amalan, itu berlainan.
Itu kita menerima aduan SOP yang tidak standard diamalkan di peringkat kebangsaan, negeri dan peringkat distrik ini menjadi salah satu cabaran, dan kita sekarang ni dah call semua balik untuk pastikan kita akan ada satu pemahaman dari segi SOP itu supaya dia bukan salah tafsiran di peringkat yang berlainan. Yang kedua ialah dari segi workers. Sebab as you know, kita sekarang ni banyak di peringkat pekerja kurang mahir, kita masih banyak syarikat kita bergantung dengan foreign workers. And bila kita kena COVID dulu, ramai foreign workers ni sebenarnya dah balik pasal nak beraya. Ni kata yang Indonesia ni balik, yang Bangladesh ni balik, ramai yang pekerja kita sekarang ni bila border kita tutup, mereka ni tak boleh datang balik. Sehingga apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk menangani perkara ini, yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia ialah kalibrasi baru. Recalibration of foreign workers ni ialah siapa yang dah dalam negara kita, kalau dia dah dalam negara kita, as long as dia tak ada membuat kesalahan jenayah, permit dia habis. Dalam misal kata dia bekerja dalam sektor peladangan, permit dia habis, tapi dia nak join sektor pembinaan, jadi dia boleh masuk dalam sektor pembinaan, akan automatik diluluskan. Jadi kita guna siapa yang dah ada dalam negara saja. Tapi lebih penting sekarang ni kita nak galakkan the local. Sebab itu saya menyebut hari ni kalau dapat rakan-rakan media pun promote the local, join in dalam sektor pembinaan. Kalau yang mungkin sebab keadaan ekonomi ni ada syarikat tutup yang tak ada pekerjaan dan sebagainya, join register dengan CIDB, kita boleh bagi latihan supaya mereka ada kemahiran tertentu sektor pembinaan dan mereka dapat masuk dalam sektor pembinaan. Sebab kita perlukan pekerja sekarang ni dalam sektor pembinaan. Berapa yang lokit? Berapa yang dilokit kekosongan? Kita apa yang kita lakukan di tingkat CIDB melalui Akademi Binaan Malaysia ialah melatih mereka dalam trade tertentu. Saya kata crane operator, ada sektor-sektor yang tertentu lah yang kita nak latih mereka supaya mereka ni jadi pekerja mahir. Dan bila mereka dah latih, dan mereka akan di-assign untuk bekerja dengan mana-mana syarikat yang memerlukan. Sebab kita ada di bawah CIDB juga ada CLAC. CLAC ialah yang menyediakan tenaga pekerja dalam sektor pembinaan. Jadi mereka ni boleh supply pada mana-mana contractors yang memerlukan pekerja mahir ataupun sekolah mahir. Yes. Baru-baru ni FPP tu dia mempersoalkan tentang uraian ekonomi yang tidak spesifikasi projek tersebut. Sektor yang dia komplain ialah dalam pakej antara Sibu ke Bintulu. Sebenarnya kawasan tu ialah kawasan yang agak mencabar. Pertama sekali, jalan-jalan lama sedang di-upgrade untuk dibuat baru sebagai pedonium. Kalau alignment baru tak ada masalah. Jadi kita pada masa sama membuat jalan dan at the same time kita nak maintain jalan yang sedia ada. Tapi the maintenance is only temporary maintenance. Pasal jalan yang nanti akan dibuat baru. Dan keadaan jalan itu memang teruk. Maknanya dah structural failure. Bila structural failure, apa pun kita repair, tampung sikit, esok dia akan pecah lagi. Pasal dia punya base tu memang dah, orang kata dah teruk lah. Jadi saya mengharapkan semua pengguna jalan raya pertama sekali sabar, sehinggalah kita buat semua. Makna structural failure ni kita kena buka habis jalan tu, kuatkan balik dia punya base tu, letakkan balik sehingga kukuh, baru kita akan buat permukaan yang baik, yang baru lah. Jadi itu akan mengambil masa. Sebab dia live traffic, jalan antara Sibu dengan apa banyak kenderaan berat yang hantar pergi ke pelabuhan Bintulu dan sebagainya. Jadi kita tahu masalah itu, tapi caranya ialah kita kena buat baru lah. Tapi nak buat baru tu makan masa lah. Jadi ianya tak apa yang dapat selesaikan sehingga kita sempurnakan pembaikan baik pulih jalan itu, buat baru semua. Kalau ikut memang kita nak siapkan 2022 lah. Kalau ikut tempoh untuk menyiapkan.
Tapi kalau yang penting sebenarnya kita kena mengurangkan ketidakselesaan supaya jalan yang melopak dan apa tu dapat kita perbaiki lah. Maknanya the temporary maintenance tu kena buat lebih keras. Okay? Pasal barudian, kalau begitu dibisa kerajaan Sarawak untuk ambil lagi projek Lebuh Raya dan Borneo. Kiranya betul, kiranya kerajaan sekarang dia tak nak melanjutkan projek itu. Jadi apa komentar tu dari PTA? Trans Borneo InsyaAllah dalam rancangan Malaysia ke-12 bahagian daripada apa yang dihajatkan oleh Sabah dan Sarawak yang akan menghubungkan Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Ini akan diteruskan oleh Kajian Persekutuan. Cuma bila tunggulah, hopefully 2022 kita akan dapat teruskan lagi lah. Untuk 2021 ini ianya bukan menjadi priority pada masa ini. Saya katakan tadi keutamaan adalah untuk menyiapkan Sabah, Sarawak Ring Road itu sendiri dulu. Number 3, following up on the issue of encouraging locals to participate in the local construction sector, what are among government efforts to encourage them? Because I mean, there's the CIDB, but there's also a question of, you know, the jobs being dirty, dangerous, and another D which I forgot, and also the wages are cheap. So how can what can the government do to sort of change the image of this sector to encourage more local participation? It's dirty, dangerous and difficult. Okay, so this one is the push factor for people to join in. That's why we're looking at number 1, to increase the number of semi-skilled and skilled workers. So we are working closely with Kementerian Sumber Manusia to train the people with CIDB, ABM and Kementerian Sumber Manusia. We're looking at focus area. So there are areas that our people can do. And at the same time, we want to introduce technology in the construction industry, be it digital technology or be it in terms of construction method, including industrialized building system, IBS, building information modeling. With all this new technology, then the less 3D's work will be less, because it becomes something very clean to work with in construction industry, because everything will be constructed in the factory, carry to the construction site. It's more of installation than construction site, and hopefully with that more local will be able to join, because the salary scale will be better. And following up on the IBS, because there's an extension on the tax incentive for that, how has the acceptance been from the industry, and when can we eventually develop our own skilled and semi-skilled construction talents to wean off our dependency on foreign workers? I'm happy to note actually the number of IBS manufacturers has increased in Malaysia. We have introduced for government project anything above 70 score point is compulsory to use IBS. For project 10 million and above. For the private sector, for project worth 50 million and above, they have to achieve 70 score point or so, 50 million and above for private sector. And with that incentive, I hope there will be many more people investing in construction, the IBS system. Similarly, now building information modeling is the other area that we're looking at. So that we can train professionals, and also the developers and contractors will use that, so that there will be a lot of saving actually in terms of implementation of the project, because less error when it comes to construction, because the design is actually more or less 3D, where you can simulate everything at the planning stage. Alright, any more? Yeah. Untuk Sarawak 53%,
Untuk Sabah 30, lebih kurang 35% rasanya. And of course it's still behind time lah, dengan keadaan COVID, dengan pertukaran metode dulu daripada PDP ditamatkan. So there's already well behind time. So that's why kita kena cari jalan untuk percepatkan. Rasa boleh sampai ke 2022 lah. Kan ke mungkin hari ini lagi. Apa dia? 2022. Pada saya buat masa ini saya punya anggaran ada yang dapat siap pada 2022. Tapi to be realistic, saya rasa 2023 untuk siap keseluruhan. Itu saya cakap untuk portion phase fasa pertama di Sarawak. Untuk Sabah mungkin lebih daripada itu. Ya. Sebab Sabah hanya baru yang berjalan sekali 15 projek. So overall Datuk, depan volume in 2023 untuk portion Sarawak ni. Sarawak Total Sarawak completed. Sabah fasa pertama ada 15 projek saja kan. Out of 35, 5 akan di dalam proses tender. So which mean ada 15 lagi packages, and 15 packages ni bergantung dengan peruntukan. So saya akan hanya dapat membuat anggaran pada 20 packages yang bakal ni. 15 yang sedang ongoing. I believe insyaAllah kita boleh siapkan 2023. Tapi yang lain tu belum ada peruntukan dan sebagainya, I cannot say much lah. Okay? Alright. Terima kasih banyak semua. So stay safe, stay healthy.